Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa khabar Malaysia? Salam 7 Ramadan. Hari ini hari Isnin 18 Mac 2023 dan minggu ni untuk hari ini anda bertemankan saya Izzu Yusof dan juga rakan dari Hong Kong. Rakan yang baru pulang dari Hong Kong. Sebenarnya saya Nur Salihah Azmi, tapi kalau nak borak pasal Hong Kong nantilah belakang tampil lah ya. Okey. So betul apa yang Izzu cakapkan, sekejap je kita dah sampai ke Ramadan yang ke-7. Betul? Maknanya dah seminggu Izzu. Betul? Jadi Pejam selit. jauh lagi lah perjuangan kita nak Syawal ni. Dia kata jauh tak adalah jauh sangat, tapi kalau pejam celik tu tu minggu depan dah raya. Oh, okey. Tapi harapnya tahun ni raya tak mengejut lah. Betul. Mesti sudah beli baju raya ke apa? Belum lagi. Tak tahu nak belikan apa lagi tahun ni, tak decide lagi. Okey, apa-apa pun pada pagi tadi kita sedikit berkaitan dengan berita sukan sebelum kita perinciannya akan dikongsikan oleh rakan kita dari Bilik Berita di mana beregu negara iaitu Aaron Chia dan Soh Woo Yik hanya berjaya merangkul pingat perak di tempat kedua selepas tewas kepada pemain beregu Indonesia straight set 16-21 jadi kepada mereka yang menonton badminton malam tadi, dengarlah mereka bersorak tapi kekecewaan tu kita kata tak apalah, nanti next tournament open ship nanti sama-sama kita harapkan untuk perseorangan negara dan juga beregu negara ini untuk lebih perform di masa hadapan. Betul, sentiasa ada peluang untuk lakukan orang kata next shot. Semoga maju jaya lagi kepada kedua-duanya dan pastinya hari ini kita nak berkongsi juga keadaan cuaca. Kita bercakap tentang keadaan cuaca di waktu bulan-bulan puasa ni, kemarau dalam kita berpuasa cabarannya kan, tapi sesuatu keadaan yang panas dan juga benda ini benda yang kita tahu di seluruh Malaysia, pastinya di kawasan Perlis, dan yang kita nak ceritakan hari ini di kawasan Papar Sabah itu. Betul, silakan. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, pada 13 Mac kalau tak silap saya telah diisytiharkan kawasan Ahli Parlimen Papar sebagai kawasan yang darurat susulan daripada kemarau kritikal yang berlaku ketika ini menyebabkan bekalan air berkurangan di kawasan tersebut, dan Ahli Parlimennya iaitu Dato' Armizan Muhammad Ali telah memaklumkan bahawa kawasan tersebut memerlukan sekurang-kurangnya 7 liter sehari bagi memenuhi keperluan penduduk di kawasan terjejas akibat kemarau susulan masalah bekalan air kritikal di daerah tersebut. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berkata setakat Sabtu sahaja proses penghantaran air di kawasan terjejas hanya melibatkan sebanyak 1.18 juta liter sehari, jauh daripada mencukupi. Kalau kita tengok situ defisit ataupun kurang 5 juta ke 6 juta lagi liter air yang diperlukan, dan sejak diisytiharkan secara rasmi darurat di kawasan tersebut, di peringkat awal bantuan air dihantar adalah sebanyak 600,000 liter air sehari sahaja. Itu jumlah yang bukan sikit, tapi satu jumlah yang banyak saya kira. Jadi kata dan tambahannya lagi, pihaknya akan berusaha untuk memohon bantuan daripada pelbagai pihak termasuk kerajaan negeri dan juga pihak swasta dalam aspek membekalkan lori bersesuaian bagi menghantar bekalan air juga. Dan untuk pengetahuan kita semua juga, sebanyak 150,000 penduduk Papar terjejas akibat bencana itu ya. Dan selain 42 kampung, 7 sekolah, 7 taman perumahan dan 3 rumah ibadat juga terlibat dengan keadaan kemarau yang berlaku di Papar Sabah ini. Dan kita tahu dalam keadaan kemarau ini sudah pastinya sekarang adalah bulan Ramadan, jadi pastinya pemilihan apabila kita berbuka puasa dan bila kita waktu sahur juga pemilihan minuman dan juga makanan itu untuk menjaga diri kita sepanjang bulan Ramadan yang panas ini. Kalau di luar bulan puasa kita bolehlah bagi nasihat banyakkan minum air kosong terutamanya, tapi bila dah puasa siangnya pandai-pandailah cukup-cukupkan air itu supaya kita sentiasa badan kita hydrate lah, supaya tidak terkena stroke haba, sebab waktu-waktu ini merupakan waktu-waktu yang agak kritikal jugalah peralihan dan juga musim-musim panas. Baik, kita nak tengok ramalan cuaca pada hari ini sebelum kita beralih ke rakan tugas dari Bilik Berita. Itu saksikan dulu ramalan cuaca.
kawasan hutan dianggarkan berkeluasan 5 ekar di Bukit Broga, Semenyih terbakar malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Semenyih, penolong penguasa bomba Muhammad Darul Azrin Muhammad Desa berkata, faktor cuaca sekarang membuatkan kebakaran merebak lebih pantas. Dengan cuaca yang panas dan angin yang kencang menyebabkan kebakaran menjadi lebih marak, lebih cepat. Kami, walau bagaimanapun, kami telah berusaha sedaya upaya betul-betul lemas untuk mengawal kebakaran. Laporan insiden diterima pada 7.39 malam semalam sebelum sebuah jentera bersama sepasukan 6 anggota bomba dari BBP Semenyih dikerah ke lokasi kejadian. Pihaknya turut memohon bantuan bala bomba berdekatan. Punca kebakaran belum dapat dipastikan dan tiada mangsa dilaporkan terlibat. Jumlah kerugian akibat banjir di seluruh negara pada musim tengkujuh atau monsur Timur Laut kali ini dianggarkan hampir 1 bilion ringgit. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) masih menilai jumlah sebenar kerosakan yang dialami akibat bencana itu. Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, jumlah kerugian termasuk kerosakan infrastruktur seperti Jalan Persekutuan yang sedang dibaiki Jabatan Kerja Raya dan jalan di luar bandar oleh KKDW. Bantuan membaiki rumah yang terjejas dan pengagihan bantuan kepada mangsa banjir juga telah disalurkan oleh NADMA kepada pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana di peringkat negeri serta daerah. Bagaimanapun, Datuk Seri Ahmad Zahid menzahirkan kekecewaan kerana berlaku pengagihan bantuan yang tidak sama rata di beberapa negeri tertentu pada musim banjir tahun lepas. Beliau mendakwa situasi itu berlaku disebabkan perbezaan warna politik hingga menyaksikan individu yang layak dan sepatutnya menerima bantuan tidak disenaraikan. Jelasnya perkara sebegini harus dielakkan dan sepatutnya semua pihak perlu berusaha mewujudkan kesamarataan serta keadilan kepada semua bangsa banjir, tapi ia tidak berlaku di beberapa negeri tertentu. Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Okay, baiklah, terima kasih terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Dan pagi ni kita nak sentuh sikit bercakap berkenaan tentang kerjaya lah, Izu, ya. Betul. Kalau kita sebut tentang kerjaya, ramai mengatakan kerjaya dalam bidang harta tanah ini melibatkan pendapatan yang lumayan. Of course. Banyak dapat duit lah. Of course, Izu yakin. Kalah MLM. Pernah MLM terlibat kalah. ke macam mana? Tidaklah pernah terlibat, tapi kegagalan itu pasti. Okay. Baik, bercakap tentang harta tanah ini, hari ini kita nak berkongsi bersama dengan anda berkenaan tentang peluang kerjaya dan pendidikan dalam bidang harta tanah. Jadi di studio, Izu, silakan. Okey, kita ada tetamu di studio hari ini, satu-satunya memakai baju warna biru hari ini. Kita ada pengarah Institut Penilaian Negara INISPEN iaitu Surveyor Aina Idayu Ahmad. Apa khabar Puan Aina? Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih datang ke AKM pagi ni. Ya, alhamdulillah. Okey, Puan Aina, di awal perbincangan kita lah pagi ni, mungkin kita nak tahu juga sejauh mana di negara kita ni, masyarakat kita terlibat secara langsung ataupun menunjukkan minat mereka dalam bidang harta tanah ni. Okey, terima kasih ya. Jadi bidang harta tanah ni satu bidang yang luas dan dinamik lah. Jadi prospek kerjayanya luas sebenarnya. Kita boleh mereka yang bergadual dalam bidang harta tanah ini boleh bekerja dalam bidang penilaian harta tanah, perusahaan harta dan juga agensi harta tanah. Macam secara ringkasnya ya, sekiranya Cik Izu ataupun Puan Salihah ya berminat untuk membeli sesuatu rumah lah ya, kita akan mohon pinjaman kan daripada perbankan ya. Jadi peranan penilai itu penting. Mereka lah yang menjalankan penilaian lah untuk menilai harga sesuatu harta tanah itu sebelum perbankan itu memberikan pembiayaan ataupun pinjaman kepada pemohon. Okey, jadi menyebut tentang penilai ni juga Puan Aina, mungkin Puan Aina nak terangkan dengan lebih lanjut penilai dalam bidang sektor swasta dan juga kerajaan.
Okey, untuk sebagai penilai ni dia boleh pilih lah sama ada untuk bekerjaya dalam sektor kerajaan ataupun sektor swasta lah ya. Jadi untuk bidang penilaian sendiri sektor awam sebagai pegawai penilaian lah ya, kita berfungsi di bawah Kementerian Kewangan Malaysia lah. Jadi kita memberi khidmat nasihat lah kepada agensi kerajaan sama ada persekutuan ataupun negeri dan juga agensi yang berkaitan dengan kerajaan lah. Dan juga kita memberi khidmat runding dan juga memberi maklumat berkenaan dengan data hartanah pasaran yang terkini. Dan di samping itu kita juga menyediakan peluang akademik dan juga penyelidikan dan juga latihan dalam bidang hartanah. Sekiranya mereka memilih untuk memasuki sektor swasta, ada banyak peluang yang lebih meluas lah dalam penilaian. Sektor awam kita ada lebih kurang 700 firma swasta di bawah lembaga penilai. Dan juga dalam pengurusan harta, kita banyak tengok ada banyak bangunan khususnya yang berserata sama ada sektor kediaman ataupun komersial. Jadi di situ peranan sebagai pengurus harta itu pentinglah, salah satu daripada peluang untuk prospek kejayaan dalam bidang hartanah ini. Okey Puan, selain daripada kait rapat InSpan dengan MOF, ada kait rapat juga ke dengan KPKT, sebab KPKT ada kawasan pembangunan mereka untuk PPR dan sebagainya. So ada related juga ke InSpan dengan KPKT ni? Ya, InSpan ini sebenarnya di bawah training arm, di bawah Jabatan Penilaian ya, di bawah Kementerian Kewangan. Tapi juga kita memperluaskan lagi lah fungsi kita untuk menyediakan peluang akademik. Jadi di situ kita pun telah berdaftar dengan KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, yang membolehkan kita menjalankanlah sijil yang dikeluarkan oleh InSpan lah. Dan juga kita mendapat pengiktirafan daripada MQA. Agensi kelayakan untuk akademik ya. Jadi untuk para pelajar lepasan SPM contohnya, jadi bagaimana mereka ingin melanjutkan pelajaran di InSpan, ada juga kelayakan yang tertentu ataupun bagaimana komen Puan? Ya, untuk lepasan SPM lah ya, khususnya kita ada 3 sijil lah. 3 sijil yang kita tawarkan di InSpan, iaitu sijil penilaian hartanah, sijil pengurusan harta dan juga sijil agensi hartanah. Jadi mereka boleh memilih salah satu daripada laluan ini. Dan syarat kelayakannya itu agak minimal lah, maksudnya kepujian dalam 3 subjek untuk penilaian dan juga pengurusan harta, manakala 2 kepujian untuk dalam sijil agensi hartanah. Jadi kita juga ada mod-mod yang berbeza, iaitu untuk penilaian dan juga pengurusan harta adalah mod secara full time sepenuh masa lah. Yang kita kepada lepasan SPM umur 17 hingga 21. Manakala untuk agensi hartanah ada 2 mod, sepenuh masa dan juga secara eksekutif bagi mereka yang telah pun mengikuti kejayaan dalam bidang hartanah tetapi ingin mendapatkan satu kelayakan lah yang diakreditasi oleh pihak lembaga dan juga MQA. Okey, untuk mereka yang nak menceburi bidang hartanah ni, sudah semestinya tawaran gaji menjadi antara aspek besar lah untuk mereka sertai. Untuk mereka yang nak mendapatkan pengiktirafan sijil dan sebagainya ini, ada tak kos-kos yuran yang perlu dibayar untuk mendapat sijil dan juga pengiktirafan ni daripada InSpan? Ya, kos tu memang amat munasabah lah kalau kita berbanding dengan institusi yang lain lah ya. Semester kita lah, dalam semester tu bawah 400 saja yurannya. Satu semester. Dan juga kita sediakan bantuan makan pelajar juga untuk setiap pelajar yang mengikuti pengajian sijil kita lah. Jadi itu antara plus point lah yang ada untuk sijil yang kita offer lah di InSpan. Okey, jadi mungkin apa lagi peluang dan manfaat yang boleh dinikmati oleh para pelajar yang join dengan InSpan ini, selain orang kata kos yuran pengajian yang orang kata mampu juga dengan rendah, so mungkin Puan boleh kongsikan? Okey, kita juga sediakan penginapan lah, asrama bagi students lah ya, untuk para pelajar, dan juga kita sediakan kemudahan fasiliti yang ada yang lengkap lah di InSpan itu. Dan selain itu mereka juga boleh memilih apabila telah tamat bergraduan kelak, mereka boleh memilih untuk memasuki alam pekerjaan secara terus ataupun melanjutkan pengajian di dalam peringkat diploma ataupun di peringkat ijazah lah. Banyak kalau saya perasan dekat portal InSpan tu ada peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat antarabangsa. Ada beberapa negara. So mungkin Puan boleh kongsikan sikit tu berkaitan dengan negara-negara yang boleh diberi peluang tu. Betul. Jadi kita juga telah menandatangani lah MOU lah, memorandum persefahaman dengan 2 buah universiti buat masa ini, iaitu Queensland University Technology di Australia dan juga Western Sydney University
universiti. Di sini apabila tamat saja pengajian mereka dalam sijil penilaian harta tanah ataupun sijil pengurusan harta tanah, mereka boleh terus ke tahun kedua undi peringkat ijazah di QUT ataupun di WSU. Jadi itu merupakan laluan yang singkat lah bagi mereka yang memang benar-benar tetap untuk mengikuti kejaya dalam bidang harta tanah ni lah. Dalam tempoh yang 2 tahun sijil, ikuti dengan 2 lagi tahun di Australia untuk QUT ataupun WSU lah. Okey, untuk program yang melibatkan sambung belajar di luar negara itu, bagaimana sambutan setakat ni Puan? Setakat ini kalau kita lihat buat masa ini adalah lebih kurang dalam 10 graduan kita telah pun berjayalah menamatkan pengajian mereka di sana dan juga telah pun memasuki alam pekerjaan lah di sektor swasta. Okay. Apa yang menjadikan InSpan ni berbeza dengan subjek-subjek ataupun kursus yang ditawarkan di peringkat IPT? Sebab kita tahu ada beberapa IPT yang menawarkan kursus begini juga. Tapi apa yang menjadikan InSpan ni istimewa sampai mendapat perhatian yang cukup, jelah dengan yurannya yang murah 401 sen, lepas tu dapat peluang pengajian belajar ke luar negara. So apa yang menjadikan dia istimewa ni? Jika kita lihatlah ya, kita nak memberi peluang yang luas lah kepada lepasan SPM khususnya. Jika kita lihatlah permohonan ke melalui UPU ya, kita lihat kepada IPT yang menawarkan ijazah atau diploma yang berkaitan dengan tanah ini, terdapat terhad penawaran yang terhad lah in terms of nak memasuki laluan tersebut. Jadi kami sediakan satu lagi laluan lah untuk para lepasan SPM. Salah satunya mereka yang memang telah tahu mereka memang hala tujuannya adalah di bidang harta tanah. Yang keduanya adalah mungkin atas ibu bapa yang telah pun mempunyai pengalaman dalam bidang harta tanah, yang mendorong anak-anak ini mengikutilah pengajian yang sama dalam tempoh yang lebih singkat. Pada masa hadapan kita juga merancang untuk mengkaji semula kurikulum yang ada supaya tempoh masa pengajian itu dapat kita pendekkan lagi supaya lebih ringkas dan lebih lajulah mereka dapat memasuki ijazah ataupun diploma. Ya, Puan Ani, kita melihat juga dalam keadaan semasa sekarang ya, pendapat Puan sendiri, bagaimana keadaan tenaga separuh profesional melibatkan harta tanah ini, tak kira dalam bidang kerajaan ataupun swasta di Malaysia itu sendiri. Pendapat Puan? Prospek harta tanah ni dalam bidang kejayaan ni memang meluas sebenarnya ya. Cuma liputan untuk bidang kerjaya ini kurang mendapat pendedahan. Selalunya kita dengar di sekolah bila guru tanya murid-murid nak jadi pelajar, nak cita-cita jadi apa, ya? Jadi guru, engineer, doktor. Kan. Yeah. Jadi jarang yang menyatakan bidang harta tanah. Jadi inilah saya rasa prospeknya amat meluas. Dan hanya beberapa IPT yang menawarkan ijazah ataupun diploma dalam bidang ini. Jadi ini adalah prospek yang sangat bagus kepada lepasan ijazah kita, lepasan SPM lah untuk mengikuti program seumpama ini. Okey, ni kalau kita tengok video gambar-gambar ni semua, ini apa dia pasal apa ni Puan? Tengah buat team building ke orientasi ke apa ni? Ya, sebab kita dalam kelas kita nak membina in terms of profession pelajar lah. Jadi kita juga adakan majlis dan juga camp-camp, bengkel untuk membentuk sasiah para pelajar kita supaya menjadi seorang yang lebih menyeluruh in terms of pembangunan diri, bukan hanya dalam pembangunan kejaya, tetapi kepimpinan dari segi organize event. Mereka juga tadi ada satu video majlis apresiasi, itu memang anjuran daripada para pelajar kita sendiri. Maknanya apa benda yang pelajar-pelajar universiti lain belajar, macam tu jugalah suasana mereka belajar dekat InSpan. Jadi ada keseimbangan aktiviti dalam kelas dan juga di luar kelas juga ya. Betul. Okey, dah di hujung dah ni Puan, mungkin nanti kita jemput kemudian lagi. Apa harapan Puan tentang program sijil yang diadakan oleh InSpan ini sendiri? Silakan. Ya, saya amat berharaplah agar lepasan ijazah SPM ni mengambil peluang yang ada ini untuk mengikuti program kami di InSpan. Ya, sebab kita menawarkan banyak peluang kepada mereka dan juga in terms of cost efektifnya adalah amat
munasabah untuk mereka ikuti ijazah sijil yang kami tawarkan ya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Surveyor Aina Idayu Ahmad selaku pengarah Institut Penilaian Negara INSPEN. Terima kasih Puan Aina atas kesudian berkongsi dengan kita kerjaya dan juga hala tuju dalam bidang harta tanah ni. Kalau tak tahu tempatnya kat mana, tempatnya dekat je dengan Putrajaya, sempadan. So kalau siapa-siapa yang nak ke Putrajaya, bosan-bosan tu bolehlah ke IUI dan sebagainya, dekat je. Betul. Dan para lepasan SPM juga kena rebut peluang ini sebab tadi seperti Puan Aina terangkan peluang untuk dapat gaji yang tinggi dan juga pendapatan yang lumayan. Sampai tersebut dah tu. Okey, kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Okey. Baik, bertemu kembali. Satu perbuatan yang orang kata tidak boleh dimaafkan lah, itu berkaitan dengan gangguan seksual yang berlaku tidak kira di mana sahaja, dan khususnya perkara ini harus kita cegah dan juga banteras bermula di peringkat seawal mungkin, khususnya di institusi pendidikan rendah maupun tinggi. Dan hari ini kita nak membawakan kepada anda berkaitan dengan Konvensyen Perlindungan Murid daripada Eksploitasi Seksual yang ketika ini amat membimbangkan, dan juga harus kita beri kesedaran lebih lanjutlah berkaitan dengan apa yang berlaku dan juga situasi terkini dalam masyarakat kita. Berkaitan dengan itu, kita ada tetamu di studio. Siapa dia, Saliha? Sila perkenalkan. Dan untuk pengetahuan anda juga, sebenarnya konvensyen ini telah berlangsung pada hari Sabtu yang lepas, 16 Mac. Jadi bersama dengan kita di studio iaitu Tuan Haji Abdul Muingah, pengarah bahagian pengurusan sekolah harian. Selamat datang. Terima kasih bersama dengan kita hari ini ya. Mungkin di permulaannya ni Tuan mungkin nak bercerita mengenai latar belakang penganjuran konvensyen yang diadakan hari Sabtu yang lepas, Tuan. Silakan. Sebenarnya kita maklum bahawa konvensyen ini adalah tak ada bukan untuk perlindungan murid daripada eksploitasi seksual, yang mana kita tahu bahawa kes-kes yang berkaitan dengan seksual di sekolah sekarang ni kalau kita lihat semakin meningkat, dan ini merupakan satu isu yang besar kalau kita lihat, memberi impak yang besar kepada negara kita dan kepada masyarakat, komuniti dan sebagainya. Sebab itulah dengan kunjungan daripada Menteri Hawat Undang-Undang baru-baru ini, Puan YB Azlina ke KPM bersama dengan Menteri Pendidikan Puan Fazlina Siddiq. Jadi tercetuslah satu idea untuk mengadakan konvensyen berkaitan dengan seksual, perlindungan kanak-kanak. Dan konvensyen telah diadakan pada Sabtu baru ni, iaitu 16 Mac di Shah Alam, Selangor. Kita pilih zon tengah dahulu, dan insyaAllah lepas ni akan diikuti oleh zon-zon lain. Kerana kalau kita lihat, murid-murid yang terkesan dengan seksual amat serius, kerana mereka ni kalau kita lihat menjadi harapan pada negara pada masa akan datang. Jadi kalau tidak dibendung dengan awal, mungkin satu masa nanti kita akan berhadapan dengan segala isu masalah pada negara kita. Tadi Tuan Haji dah sebut konvensyen ini mendapat perhatian yang cukup serius daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang, iaitu Datuk Seri Azlina. Dan ada satu berkaitan dengan undang-undang yang akan dilaksanakan berkaitan dengan eksploitasi kanak-kanak ini. Mungkin Tuan boleh kongsikan sikit. Ada dua akta lah kalau kita lihat, iaitu yang pertama akta berkaitan dengan kanak-kanak 2001 dan akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017, ataupun dikenali sebagai akta 792 tak berkaitan untuk perlindungan untuk kanak-kanak. Dan yang kedua ialah akta berkaitan dengan keterangan saksi kanak-kanak, itu pindaan 2023, ataupun dikenali akta 676. Tak bukan dalam akta ini kanak-kanak dibenarkan memberi keterangan sebagai saksi. Jadi tak lain tak bukan kalau kita lihat kedua akta ini menyokong ke arah supaya pelaporan dibuat bila berlakunya kes salah laku seksual di kalangan pelajar-pelajar atau murid kita. Selain akta yang Tuan sebutkan sebentar tadi, mungkin Tuan nak berkongsi juga sejauh manakah peranan Kementerian Pendidikan Malaysia juga berkenaan tentang garis panduan pengurusan salah laku seksual di institusi pendidikan demi keselamatan dan juga kesejahteraan murid juga. Sehubungan dengan kes-kes yang berlaku yang tidak dapat dibendung akibat daripada hari demi hari, kalau kita lihat, kita di KPN ada satu platform untuk menyalurkan segala kes salah laku berkaitan dengan seksual. Jadi kita memikirkan bahawa perlunya ada satu garis panduan untuk kita sama-sama melihat
supaya kes berkenaan insya-Allah makin berkurangan, dan garis panduan telah dilancarkan pada tahun lepas, hujung tahun lepas pada September 23. Jadi dengan adanya garis panduan ini kita dapat menunjukkan bahawa satu panduan yang menjelaskan kepada pihak pengurusan sekolahnya di sekolah-sekolah bagaimana untuk kita dari segi objektif, demonstrasi seksual, macam mana tindakan yang harus kita ambil, intervensi dan seterusnya, apakah yang harus kita lakukan bila berlaku kes seksual di sekolah. Jadi berkaitan dengan garis panduan ini, kita telah menatakan kepada semua pemimpin sekolah, terutama pengetua guru besar, pihak PIBG, PIBKS, di jabatan, di PBD dan semua. Jadi kita harap dengan adanya garis panduan ini, maka jelaslah bahawa segala tindakan yang kita lakukan itu dapat menangani khasnya salah seksual di kalangan murid-murid kita di sekolah. Okey, Tuan Haji, perlu juga untuk kita titik beratkan perkara ini berkaitan dengan berlakunya gangguan seksual bukan sahaja melibatkan pelajar dengan pelajar, tetapi juga melibatkan guru dengan pelajar. Macam yang Tuan Haji sebut tadi, ada satu garis panduan yang dijadikan rujukan. Andai kata situasi ini berlaku di mana-mana sekolah seluruh Malaysia, murid nak membuat sebarang aduan, jadi adakah mereka boleh membuat aduan di dalam sekolah kepada guru kaunseling, ataupun boleh membuat aduan kepada pihak polis, ataupun apa salurannya? Kalau kita lihat sekarang ini, murid-murid kita ada peti aduan di sekolah, dan biasanya lah di sekolah murid akan berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling. Mereka akan bercerita, memberitahu, dan perkara ini akan dipegang rahsia lah apa yang mereka lakukan, dan kita dapat membendung perkara ini kalau murid-murid berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling, dan banyak perkara-perkara yang kita dapati salah laku yang berlaku bukan saja di sekolah, tapi di luar sana, di rumah dan sebagainya. Jadi mereka ni akan lapor kepada guru bimbingan kaunseling di sekolah. Jadi kita harap insya-Allah kita akan perkasakan lagi lah, terutama guru-guru bimbingan dan kaunseling di sekolah terutamanya. Itu adalah saluran-saluran yang disediakan. Jadi bagaimana pula jika mangsa yang terlibat dalam kes-kes terbabit, apa peranan dari Kementerian Pendidikan Malaysia juga, dan seharusnya yang dilakukan selanjutnya? Memang kita ada satu modul khas, iaitu modul ihsan, yang mana modul ini menekankan bagaimana kita mengadakan intervensi kepada murid-murid yang terlibat dengan ataupun terdedah dengan gejala seksual di mana-mana. Jadi dengan modul ini, kalau kita lihat murid mendapat bimbingan ke mana mereka ini, dan bukan saja, kita juga bersama dengan JKM, Jabatan Kebijakan Masyarakat, Polis, pegawai PPS dan sebagainya. Jadi dengan adanya perkara ini, kita harap murid-murid dapat dijaga ataupun tahu ke mana arah mereka ini. Kalau kita lihat sekarang ini, banyak kes-kes yang berlaku, terutamanya di sekolah, yang dirahsiakan, tidak dilaporkan. Jadi dengan adanya platform ini, dengan adanya guru bimbingan kaunseling, murid dapat melapor, dan sebenarnya mereka akan tahu ke mana mereka ini. Terutamanya JKM akan mengambil alih tugas-tugas kita kalau kes-kes itu kes-kes yang orang kata lebih serius, peringkat dah mengandung terutamanya. Mereka ini akan kita serahkan JKM ambil alih hinggalah sampai anak itu bersalin dan sebagainya. KPM merupakan badan induk yang mengawal keseluruhan sekolah yang berada di Malaysia, khususnya bernaung di bawah KPM. KPM juga berperanan dalam menurunkan apa arah-arahan yang sepatutnya menjadi garis panduan yang perlu diikuti oleh sekolah-sekolah ini. Jadi KPM sendiri sebagai badan induk, bagaimana dia boleh menyebarluaskan ataupun memberi penegasan bahawa gangguan seksual ini kesalahannya, ini perbuatannya, dan salah di sisi undang-undang. So bagaimana dia menyebarluaskan kegiatan ataupun perbuatan gangguan seksual ini? Pelbagai saluran kita gunakan, terutama sekarang ni kalau kita lihat, kita ada peti aduan di sekolah, kemudian kita ada satu platform, iaitu grup bersama dengan pengetua dan guru besar, yang mana pengetua guru besar wajib melapor in case berlaku sebaran
salaku seksual di sekolah masing-masing. Kalau tak lapor, guru besar dan pengetua boleh kita ambil tindakan kepada mereka. Sebab itulah konvensyen itu menekankan kepada pelaporan, melapor. Kalau tidak melapor, maka tindakan boleh diambil ke atas pengetua dan guru besar. Jadi banyak platform. Bukan itu saja, kita pun ada grup-grup WhatsApp antara kita, terutama dengan pengarah dengan pengetua, guru besar, dan juga kita gunakan media-media lain, terutama cyber security pun bersama dengan kita dalam mengatasi masalah salaku seksual di sekolah. Jadi apa lagi Tuan rancangan masa hadapan ataupun model-model yang akan diperkekalkan nanti, sebab kita melihatkan kes-kes semakin meruncing dan kes-kes jenayah seksual ini semakin tinggi jumlahnya. Jadi komen Tuan sendiri. Kita KPN sesuatu komited melihat kes ini daripada hari ke hari, dan kita akan berusaha berterusan, terutamanya konvensyen peringkat ini akan diteruskan, bukan sahaja di zon tengah, di zon timur, selatan, utara dan sebagainya. Jadi kita harap dengan perkara-perkara yang kita lakukan ini dapat membendung salaku seksual di kalangan murid-murid kita di sekolah terutamanya, dan kita juga mengadakan latihan pada guru, menyedarkan guru-guru bahawa guru-guru harus melaporkan in case berlaku apa-apa juga kesalahan seksual di institusi pendidikan di mana mereka bertugas. Okey, Tuan Haji, mungkin sedikit harapan untuk jelajah konvensyen zon tengah dah selesai. Selepas ni zon mana, dan mungkin harapan untuk konvensyen akan datang ni? Harapan kita KPM bukan buat sorangan. Kita harap ada pihak lain yang akan bersama kita menangani isu ini, dan kita tak committed, terutama menteri kita committed. In case sebab itulah apa yang diperkatakan oleh menteri kita, you touch, you go. Kalau kes berlaku, kalau kita lakukan kesalahan berkenaan, anda boleh pergi, ataupun kita boleh keluarkan mereka daripada sistem kita. Jadi itulah seriusnya kalau kita lihat gejala salaku seksual yang ada sekarang. Jadi konvensyen ini kita akan teruskan, bukan saja di zon tengah, insya-Allah di zon-zon lain kita akan teruskan supaya kerjasama antara KPN dengan bahagian undang-undang di Jabatan Berhenti akan diteruskan, dan insya-Allah kita doakan agar ialah bukan saja KPN tapi agensi lain akan turut bersama kita berterusan supaya ialah masa depan negara, murid-murid kita kalau terlibat dengan kes ini, maka harapan mereka akan musnah, dan hala tuju mereka akan jadi kabur, gelap, dan mereka ni akan jadi masalah kepada negara pada masa akan datang. Ya, baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada Tuan Haji Abdul Muinga, pengarah bahagian pengurusan sekolah harian, dan kita harapkan konvensyen pelindungan murid daripada eksploitasi seksual ini apabila dilakukan seterusnya dapat membuahkan objektif yang diinginkan. Betul. Dan sebelum kita berehat seketika, kita ada satu VT berkaitan dengan pertunjukan fashion Rasta Batik and Friends. Apakah dia? Saksikan. Jom kita tengok. Bertempat di Sales Gallery Bangunan KSK Kuala Lumpur telah berlangsungnya sebuah acara pertunjukan fashion yang dianjurkan oleh Warisan Lux and Batik by Rasta Rashid and Friends. Mengenai Warisan Lux and Batik by Rasta Rashid and Friends, mereka mempunyai sebanyak 12 rekaan baju eksklusif batik yang dikeluarkan, dan lebih istimewa lagi, ia merupakan gabungan daripada 3 pereka iaitu Rasta Rashid, Bon Zainal dan Obi Trend. Menurut pengasas Warisan Lux, beliau amat berbesar hati dapat menyediakan platform bagi membantu mengembangkan lagi jenama pereka tempatan yang baru menempa nama dalam industri fashion. So Warisan Lux ni saya memang teruja hari ini kerana kami melancarkan platform baru ni di mana kami menggabungkan tenaga, kreativiti, designer-designer yang paling top kat Malaysia. Hari ini partnership kita, kerjasama kita dengan Puan Rasta Rashid, semua kenal dengan dia punya design batik, especially splash batik. So platform Warisan Lux ni, apa yang kita nak buat ialah kita nak menyambut quality, kita nak menyambut heritage dalam satu konteks yang contemporary, Jadi kita bawakan, kita gabungkan,
Setiap pakaian yang direka hanya dikeluarkan pada sepasang baju sahaja dan hal itu telah membuatkan pakaian tersebut menjadikannya edisi terhad. Suntikan elemen moden pada rekaan batik mampu menyelahkan lagi sesuatu pakaian yang dapat menampat hati penggemar fashion, khususnya seni warisan negara, meliputi pelbagai kaum di negara ini. Okey, objektif untuk program hari ini adalah gabungan daripada 4 mereka untuk memperlihatkan di mana betapa indahnya warisan kita, bukan saja dalam batik tetapi juga songket, dan dipadankan kepada koleksi-koleksi yang lebih moden. Kerana bagi saya songket atau batik bukan sahaja cantik untuk pakaian tradisional, tetapi kita boleh letakkan juga kepada pakaian-pakaian lebih moden. So, saya punya objektif untuk memperlihatkan, memastikan bahawa mereka-mereka tempatan kita ini mendapat satu galakan, sokongan dan exposure yang sangat baik supaya rakyat Malaysia juga dapat mengetahui bahawa di dalam tanah air kita mempunyai ramai mereka-mereka yang baik. Pemilik jenama batik iaitu Rasta Rashid yang mewarnai industri fashion tanah air sejak 29 tahun yang lalu turut teruja apabila jualan batik rekaannya mencanak naik dengan sambutan oleh masyarakat berbilang kaum di negara ini berbanding dengan 5 tahun yang lepas. Kembali bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Izu bercakap tentang bulan Ramadan ini sebenarnya satu momen yang kita nantikan lah ya. Bila menyebut tentang bulan puasa, pasti kita dengar alunan dedangan khasidah. Suka dengar ke tak? Saya suka tengok kasidah. Okay. Khasidah ni dedangan alunan yang begitu orang kata syahdu dan juga penuh dengan nuansa Islamik sebenarnya. Betul. Cuba kasidah sikit. Tak boleh, kita akan simpan suara. Simpan suara. Okey, kita bersama tetamu di studio hari ini untuk kita bercakap lebih lanjut berkaitan dengan dedangan kasidah yang turut menyerikan Ramadan kita yang berbaki lebih kurang dalam 23 hari lagi, 22 macam tu. Wah, kira Izu Jam celik dah. Jadi kita ada di studio hari ini, kalau orang zaman dulu kenal kot dia, Kak Royce Sayan, apa khabar? Kak Royce, Alhamdulillah. Daripada rockers kepada Islamik. Itulah syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. So, apa khabar? Semua baik Alhamdulillah. Okey, insyaAllah. So mungkin permulaannya kita nak tahu kenapa memilih khasidah dan juga genre-genre muzik sebegini. Okey. Panjang perjalanan muziknya sebelum ni juga Kak Royce ya? Panjang. Saya ni orang Johor ya. Orang Johor. Jadi orang Johor ni kalau mahaban qasidah tu dah sinonim lah. Tapi tak sangka lah dah umur gini pula dia masuk ke era genre yang qasidah. Dan arwah mak dulu pun memang dia bermahaban di Johor tu. Jadi tak sangkalah saya meneroka kepada banyak kategori muzik daripada pop ke rock ke metal ke lepas tu ke world music. Kemudian kembali kepada qasidah ni, dia macam pusingan yang sangat baik lah. Pusingan sangat baik mengikut umur jugalah. Jadi bagi pendapat saya ini adalah terapi untuk saya jumpa, ini adalah terapi bagi sahabat-sahabat saya kerana pada masanya terjadi kita bermahaban berqasidah ni adalah waktu PKP dulu. So waktu PKP ni kawan-kawan sahabat-sahabat saya ni sangat merundung mendengar kematian sahabat, kematian ibu bapa, kematian adik-beradik. Jadi mereka sahabat-sahabat ni merundung. Jadi pada ketika itu kita bervisi lah, marilah kita menghiburkan jiwa kita. Jadi kasidah. Dengan mula-mula dengan bertadarus lah, ajak bertadarus berquran, lepas tu ajak kita berselawat melalui visi lah, Google Meet dan sebagainya. Lama-lama kita ingin berjumpa pula. Lepas berjumpa tu mereka meluahkan kenapa ada salah seorang daripada mereka tu ada masalah sakit kesihatan seperti jantung, mata, juga masalah mild stroke. So apabila tu saya encourage mereka bermain gendang supaya apabila salah seorang dari mereka memang dah mengamalkan bermain gendang, apabila itu saya ajak mereka praktis. So gendang itu adalah satu kebaikan untuk mereka, untuk jantung. So dia mesti bergendang supaya
saluran darah tu baik. Banyak Bergerak. Lepas tu yang ada yang mild stroke tu, bila dia bergerak selalu dia akan jadi exercise untuk mereka. Dan juga ada yang sakit jiwa. Ada yang jiwa kacau. Bila jiwa dah kacau tu, apabila tu mereka ajak mereka berselawat, lepas tu ajak mereka marhaban, ajak mereka berqasidah perlu bermain. Jadi lama praktis hampir setahun lebih kita praktis lagu-lagu Maulid. Ya Allah. Saya pun rasa seronok lah. Sekarang saya rasa macam saya tak dalam program Khabar Malaysia tapi dalam program ceramah Islamik. Saya punya vibe tu kan. Okey, Kak Royce mungkin boleh kongsikan juga macam mana boleh bertemu dengan kawan-kawan yang kalau tengok dekat YouTube channel sekarang ada 4 orang satu band tu kan. Ada 4 orang. Markas, ada yang main gendang dan sebagainya. Lepas tu dengan Kak Royce sebagai main vokalis. So macam mana boleh terbentuknya kumpulan ni? Asalnya daripada kemurungan itulah. Yang PKP tu. Okey. So memang yang 4 orang tu kawan-kawan ke apa? Ya, kawan-kawan datang studio, dia menggalak tau. Apabila dia come to datang latihan. So mereka datang menggalakkan saya. Dia ni pemain qasidah, pemain perkusi wanita. Jadi dia datang ke studio. Saya sibuk dengan album rock tapi dia datang ke studio. Saya ada juga buat lagu-lagu Islamik tapi untuk artis-artis lain. Tapi saya macam berminat sangat dengan cara ini. Saya tak pernah teroka cara ini. Cara muzik yang inilah. Jadi muzik jugalah. Tapi Islamik. Tapi nampak macam serasi dan juga sangat bersemangat. Mereka datang studio. Tiap minggu dia datang studio. Tanpa kata kita datang studio datang. Mereka datang jadi mereka encourage saya. Jadi saya ada masa untuk start 2 jam praktis. 2 jam praktis lagi. Lepas tu minggu depan dia datang tanpa dia ajak datang tapi dia nak datang. Jadi lama-lama tu jadi macam lepas tu bawa kawan. Bawa kawan, kita bawa lah. Kawan-kawan bawa potluck semua bagai, dah kenduri lah. Dah kenduri tu sambil-sambil selawat, sambil-sambil kita bagi terapi sikit kan. Jadi itu rasanya menepati selera lah sekarang ni untuk saya lah. Dia bermula daripada terapi. Terapi lah. Jadi satu lagu dia kerja CSR. Saya suka buat kerja-kerja kebajikan. Jadi kalau ia kebaikan untuk kawan-kawan, Alhamdulillah. Saya teruskan lah sampailah kita dapat merakamkan 14 track yang dijodolkan album tu berjudul Bekalan Jiwa. Mungkin Kak Royce nak ceritakan lagi juga tentang album yang dihasilkan tu. Okey, album tu kita selepas mereka boleh bermain, kita praktis nasyid tapi nasyid tu macam kurang serasi dekat mereka. Tak kena dengan jiwa. Bagi saya okey. Tapi mereka tu lebih suka bermaulid, lagu-lagu maulid, lagu-lagu sirah. Bila dia bagi saya naskah, saya tak ada naskah tu. Dia datang dengan naskah. Jadi bila dia datang dengan naskah tu, dia educate saya. Macam ini, nyanyi dia dengarkan saya lagu ni. Jadi benda tu lebih tu. Kerana saya ni penulis lagu dan juga komposer juga kan Kak Royce? Itu satu kebaikan juga untuk saya kerana saya mungkin boleh tulis dan saya suka membaca. Jadi saya tulis lagu selepas itu. Dapat lagu. Jadi apabila kita dapat 14 track ni, kemudian kita dapat perlawanan daripada Lunak Record untuk merakamkan track-track yang kita orang buat live ni. So kita buat secara live. Ni antara lagu ni? Track yang ada dalam album tu. Oh, bukan, ini adalah saya punya single terbaru. Hasil daripada 14 track tu, saya menghasilkan single. Daripada qasidah tu sendiri, saya bermain qasidah, lepas saya dapat ilham untuk buat lagu. Lepas tu saya buat lirik, mengisi panduan tentang sirah. Jadi saya menghasilkan Lentera Terpuji ni daripada hasil Bekalan Jiwa yang 14 track tu. Penerimaan peminat macam mana? Sebab daripada macam Kak Ras kata tadi, genrenya itu bertukar-tukar daripada pop, balada, lepas tu rock, and then kembali kepada orang kata fitrahnya lagu-lagu Islamik ni, kasidah. So penerimaan peminat masa tu sebab bertukar-tukar kan genrenya? Kalau nak ikutkan bukan ketika itu, ketika sekarang. Yes, saya sedang berdebar menunggu feedback daripada peminat-peminat saya yang
Tapi tidak dinafikan ada juga saya punya peminat-peminat yang bersama-sama berhijrah macam saya. Sama-sama dah hijrah baik lelaki ataupun perempuan. Tapi yang selebihnya tu Allahualam lah. Tapi saya mengharap sangatlah supaya bukan perubahan, tapi ini hijrah bukan daripada fizikal, tapi daripada initially daripada dalam pun berhijrah juga. Saya mengharapkan saya akan berterusan untuk memperjuangkan lagu-lagu sirah ini sekira saya mampulah. Terutamanya kalau dia muzik kategori berbagai. Betul. Saya boleh rockkan lagu tu. Saya boleh rockkan sirah tu. Bukan maksudnya lagu-lagu tu hanyalah kita jadi messenger, penyampai kepada lirik tersebut. Tapi genre muzik ikutlah. Kalau peminat kata boleh tak lagu ini dalam versi rock? Tak boleh, saya nyanyi je. Saya boleh je nak tapi jangan dirapkan. Betul. Dan dia lah kan. Tapi dia adalah dia punya guideline dia untuk nyanyi lagu ni pun ada guideline dia. Ada kriteria yang you mampu untuk melakukannya, untuk jadi penyanyi utama bagi album yang macam ini. Bagi saya adalah tugas berat. Tugas berat, tanggungjawab yang sangat berat. Tapi saya mohon kepada sahabat semua untuk beri sokongan supaya saya tak mengabaikan dia. Itulah. Jadi Kak Royce, lagu Lentera Terpuji ni kat mana kalau peminat Kak Royce nak dengar? Kalau saya dan Izzu sendiri pun nak dengar, di manakah kita boleh dengar? Saya dengar live je. Sekejap lagi kita boleh dengar dekat YouTube. YouTube Lunak Record Channel. Lunak TV ataupun Lunak Records. Dan boleh, saya akan selalu saya tidak pernah lupakan media sosial. Walaupun saya hantar je, saya tak fikir berapa orang nak like. Jadi saya adalah dekat dalam media sosial tu, ada TikTok, ada yang semua adalah semua ada. Boleh cari dah dekat situ, insya-Allah. Adakah akan keluar single terbaru berkaitan dengan hijrah? Sebab tadi macam Kak Royce kata banyak berkaitan dengan hijrah, lepas tu orang terinspirasi untuk berhijrah dan sebagainya. So macam bagi saya lah, macam nak buat je single terbaru hijrah. So ada plan tak? Memang ada, tapi menunggu masa yang sesuai. Sebab saya ni memang dah menjadi penulis dan juga penulis lirik kan. Itu mata pendapatan. Jadi saya kena berkarya. Yang penting kena berkarya supaya lagi satu dia menjadikan kebaikan. Untuk hijrah ni saya dah pun merangka lagu-lagu dua lagu baru. Maknanya ada lah. Ada. So maksudnya tadi tu hint tu betul lah tu. Betul, tepat. Kak Izzu memang tepat sekali. Jarang-jarang tepat ni. Dan juga ada juga lagu-lagu qasidah yang jilid 2 akan keluar nantilah, insya-Allah. Kak Royce, ini kita penting momen ni. Hujung-hujung ni kita nak minta Kak Royce berqasidah sikit untuk kita. Aluna Merdu bersama dengan kita. Silakan. Antaranya yang mana satu? Selawat Nabi ke? Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu dia. Baru 4 rangkap tu. Baru 4 rangkap. Begitu Lunak Merdu suara Kak Royce. Jadi Kak Royce, kita nak ucapkan terima kasih. Kita menghargai yang Kak Royce datang bersama dengan kita hari ini. Yang penting hujung tadi qasidah tu. Sedap. Jatuh cinta. Tapi jangan jatuh cinta dengan orangnya, jatuh cinta dengan lagu. Tapi jangan lupa ya, boleh saksikan ke-14 track video klip yang akan muncul setiap hari di Lunak TV. Lunak TV. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Kak Royce dan juga terima kasih kita ucapkan kepada anda yang setia bersama dengan kita 1 jam juga daripada pukul 9 hingga ke hari ini ketika ini jam 10 pagi. Sebenarnya banyak kita nak bawa lagi perbincangan, tapi kita ada banyak lagi hari jangan risau. Kepada anda yang di luar sana, selamat menjalani hari puasa. Masih pagi lagi, kalau dah kering tekak tu pandai-pandai dah cover. Terima kasih kerana menonton kami di Apa Khabar Malaysia. Dengan itu kami mengundur diri dahulu, tapi jangan lupa untuk esok juga ada Apa Khabar Malaysia lagi. Saya Nur Salia Azmi. Saya Izzu Yusof. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.
Sampaikanlah salamku kepada kekasihmu. Sallallahu